GPM hari ini. Okey, hari ini pun akan kenalkan mini EPSS kepada GPM supaya sama-sama kita boleh cuba bangunkan sistem digital pusat sumber yang kecil ni melalui alam maya membantu anak murid dan juga cikgu-cikgu membaca bahan melalui mini EPSS ini. So saya tunjukkan ini ialah laman EPSS yang Woon dengan tim saya create pada bulan 6 iaitu Jun yang lepas, kemudian dilancarkan pada Ogos. Masa itu masa pelancaran tu sempena Minggu Pusat Sumber Sekolah dan jumlah pelawat ini sekarang sampai sudah 3 bulan dilaksanakan, sudah ada 8,892 pelawat sudah. So ini sebenarnya satu bukti kalau setiap GPM ada bukti macam ni tunjuk kepada pegawai bahawa adalah penggunaan PSS walaupun zaman COVID, walaupun PTPR. Jadi ini sebenarnya mini PSS ialah produk hasil daripada teamwork I punya team dan saya suggest GPM sekolah lain pun make team supaya boleh sama-sama uruskan mini PSS. Walaupun persemuka kita tak boleh pekalkan perkhidmatan, tapi melalui alam maya ni kita boleh tawarkan perkhidmatan melalui produk mini PSS ini. Dan nampak selain guru, kita ada juga yang pengawas-pengawas. Jadi di sini bila you ada satu one stop center mini EPSS ni, kamu boleh tunjuk dengan senang. Kamu boleh tunjuk dengan senang bahawa kamu ada tim guru, tim budak. Lepas tu semua ikon ni interaktif, anda boleh senang nak explore lah. So bagi siapa yang pertama kali lihat mini EPSS ni pun, pelawat pun boleh masuk ke laman dia. So sekiranya pelawat itu dia boleh klik ke laman pelawat ni, dia boleh baca buku lah. So dia klik je BM, di situ ada banyak buku BM. Banyak buku BM, kemudian kalau dia nak baca di IRA masuk sini je. Macam ni. Sudah ada banyak karya di situ. So mini EPSS ni sebenarnya satu one stop center sebagai saya namakan dia portal rasmi portal rasmi EPSS Pusat Sumber Sekolah dan saya ingin sangat berhasrat nak kenalkan kepada semua GPM daerah Pontian, daerah JB lah untuk sama-sama guna produk ini. So hari ini melalui PLC ini iaitu Professional Learning Community, saya harap kita boleh jalin hubungan di mana kita ada kolaborasi, kita boleh sama-sama bincang isu tentang pembinaan mini EPSS, kita sama-sama sharing idea, sharing skill supaya nanti kita boleh bangunkan mini EPSS ni yang lebih mesra pengguna lah. So tadi sudah tengok admin dan juga pelawat, kita tengok guru pun sama guru. Di mini EPSS ni kita utamakan semua bahan yang masuk ke dalam mini EPSS ataupun IRAK ini iaitu penerbitan yang karya asli lebih disarankan lah. Kalau kita ambil bahan e-book dari syarikat pembekal lain, kita pun akan make sure dia bebas daripada copyright ataupun izinkan kita letak dalam IRAK kita. Supaya tak ada isu di saman GPM guna buku ataupun e-book daripada syarikat yang ada copyright. So, nampak tak bila ada penerbitan karya guru, cikgu-cikgu kalau ada karya dia akan muat naik. Bila dia muat naik, dia tekan dia akan terus ke satu link form. Jadi dia boleh isi dan linkkanlah dia punya karya dan nama dia akan automatik terpapar kat sini. Cikgu-cikgu siapa yang suka menulis boleh letak kat sini. Kemudian cikgu-cikgu ini ada buktilah. Ada bukti untuk isi SPLG bahagian penulisan. Sebab yang ini membantu mereka sebagai bukti evidence yang sudah diterbitkan masuk ke dalam mini EPSS. So di sudut guru pun ada banyak link-link important. So membantu mereka sekiranya tak jumpa link, mereka boleh masuk ke mini EPSS ni untuk masukkan. Dan sini kita pun ada ID terlima guru
So mereka boleh klik di sini untuk check ID terima. Okey, kemudian yang paling penting kita punya pelanggan ialah pelajar kan. So ini ialah sudut pelajar. Okey, saya namakan dia read call. Read call maksudnya reading corner lah. Okey, read call. So ini satu produk read call yang hasil daripada satu team. Okey, tim saya yang cuba usahakan di mana ada terdiri daripada guru cemerlang BM, Cikgu Noraini, okey, Mr. Yao yang khas untuk bahasa Inggeris, Cikgu Fauzu untuk yang karya pendidikan seni dan juga Cikgu Andik khas untuk checking karya guru. So untuk GPM kita hanya untuk terbitkan sahajalah. Jadi bila kita agihkan tugas, beban tu diagihkan, kita rasa ringan sedikit. Kalau tak GPM buat keseluruhan, kita akan berat sangat sehingga kita tenggelam. Okay, so ini ialah record khas untuk pelajar. So sama juga kalau belajar nak baca bahan BM, dia klik di sini je. Okay, so mereka juga boleh masukkan karya mereka melalui ikon. Okay, ikon muat naik. Okay, di sini hantar karya sendiri. So automatic kalau mereka hantar karya dah boleh nampak lah dia punya ni bulan berapa yang dia upload dan di sini automatic data ada tau. Okay, nanti saya boleh ajarlah kalau GPM sekolah lain kita nak sama-sama bangunkan kan, saya boleh ajar teknik ni macam mana paparkan. Kemudian di sini ialah yang sudah diterbitkan. Saya ulang, di bawah ini dia hanya muat naik, kita belum semak. Setelah kita dah semak, kita akan terbitkan di sini. Okey, boleh faham? Dan kalau di sini sudah ada link kan, dia sangat senang untuk dia isi IQ Nilam sebab sudah boleh copy link sahaja masuk ke IQ Nilam. Dan satu lagi kelebihan ialah dia boleh carilah. Contohnya sekarang dia nak cari majalah sekolah kan. So dia type sahaja majalah sekolah. Dia type dia keyword dia. So dia tekan saja dah boleh jumpa buku tersebut lah. Okay, so ini ikon yang sangat bagus untuk bantu mereka cari karya sendiri. Okay, dia type saja nama sendiri dah boleh jumpa karya sendiri. Kalau dia nak masuk universiti nak tunjuk bukti pun boleh macam itulah. Okay, so saya kembali. Selain BMBIBC, okay, ada juga yang video. Okay, video pun sama juga kan sekarang. Okay, zaman yang minta kita GPM wujudkan studio TV kan. Okay, so di sini pun kita boleh wujudkan satu paparan ataupun satu page khas untuk letak karya-karya TV studio anda lah. So nampak budak-budak pun boleh muat naik karya video sendiri dan tunggu kita semak dah confirm okay, kita akan masuk ke channel YouTube kemudian paparkanlah. So kalau budak nak tengok channel tersebut dia hanya klik di sini sahaja terus boleh automatic masuk ke channel YouTube. Okay, so mini EPSS ni dia membantu jadi satu one stop center okay, untuk bantu murid dengan layar mini EPSS saja dah boleh pergi ke banyak link okay, yang berkaitan okay, membantu dia buat IQ Nilam. Okay, so yang ini bila dia dah pilih bahan sama ada BM, BIBC video kan, lepas tu dia isilah. Dia tekan ni saja dia akan masuk ke IQ Nilam. So membantu mereka kalau nak dapatkan sesuatu, IQ Nilam punya rekod. Dan satu lagi di sini, di paparan ini kita boleh link dengan apa-apa maklumat aktiviti yang kita jalankan. Contohnya keputusan minggu PSS, dia hanya klik di sini saja, boleh link ke page. Kemudian ke atas boleh nampaklah apa pertandingan yang dia sertai. Kemudian dia boleh klik. Okay, bila dia klik dia nampaklah Johan siapa, kumpulan siapa yang dapat Johan. Kemudian dia klik saja. Boleh nampak dia punya hasil. Kan? Jadi dunia ni sebenarnya tengok bukti. Jadi kita kumpulkan bukti dalam one stop center lah. Okay, so dia kembali saja boleh pergi ke tengok yang pertandingan lain. Contohnya seni ni. Pun sama. Dia klik sahaja, boleh nampak karya dia. So kita tak perlu lagi macam sebelum ni tanpa di pusat sumber sekolah, dinding tu penuh dengan karya-karya. Mereka boleh melalui alam digital ni sudah boleh tengok dia punya hasil lah. Okay, jadi keseluruhan semua sudah ada, kita tinggal kembali sahaja. Okay, so sampai setakat ni okay ke? Boleh, sudah ada satu macam
overview tak tentang yang mini EPSS ni? Berminat tak untuk buat untuk sekolah cikgu? Ya, berminat. Actually, banyak info can get from the EPSS ni. I just want to know yang karya-karya kan mengikut BM, BI and seni all kan. Yang tu ketua panitia akan join sekali ke macam mana? Okey, bagus. Okey, yang semua karya-karya yang saya letak dalam Iraq ini, saya memang jemput seorang guru cemerlang join team saya. Okey, saya tunjukkan menu utama. Okey, bahagian admin ni. Kita tak boleh semak sendiri. Itulah saya kata barisan jawatan kuasa RIPCOR. Okey, di sinilah sebenarnya saya sedang jalankan kajian tindakan ni. Okey, jadi mereka ialah tim kajian tindakan saya. Okey, so mereka dimasukkan sebagai tim. Saya khas pilih seorang yang pandai BM. Iaitu guru cemerlang bahasa Melayu. So dia dapat juga sesuatu sebab kita kajian tindakan perpasukan kan. So dia sangat rela tolong saya tracking hasil karya. Dan sebenarnya hasil karya murid yang dia kumpul, dia nanti boleh masukkan kulit depan, terus akan jadi satu e-book Cikgu Noraini. Itu yang saya macam beri galakkan lah, promosi kepada dia. Karya-karya yang dia simpan tu dan dia semak itu, lepas tu kita terus akan kumpulkan jadi satu e-book. Koleksi belajar karya belajar bersama Cikgu Noraini. Macam tu. Okay, so bila dia dapat benefit, Cikgu Noraini pun sangat rela. Dia rela tolong saya tanda dan rela saya upkan karya satu-satu dan kemudian jadikan satu e-book. Tapi sekarang masih dalam proses design lah. Okay, sebab dia sudah kumpul lebih kurang 20 karya belajar tahun ini. So saya akan jadikan dia satu buku, e-book tersebut dengan namanya, dan e-book tu boleh jadi evidence penulisan masuk dalam SPLG lah. So macam BI saya akan minta cikgu bahasa Inggeris yang tolong semak. Saya tinggal hanya nak minta budak saya tolong design, kemudian up ke Iraq sahaja. Okay, boleh Panita? Mesti ada guru panitia yang rela join lah untuk semak. Macam tu. Okay. Kalau buat seorang memang tak mampu. Itulah. Ya, betul. Okay, Ila, Indra dan juga Anita, okay sampai setakat ini? Okay, saya okay. Okay. Kalau berminat baru kita jalankan BenQ bersama-sama. Berminat sangat. Okay. So kalau rela, saya sekarang ajar yang basic dulu boleh? Are you ready? Buka you punya laptop siap-siap boleh? Okay, boleh. Okay, good. Saya share screen sekejap lagi. Saya nak ajar Canva dulu Jadi saya tutup ini dulu. Saya ajar Canva. You all ada Canva kan? Siapa tak ada Canva? Saya ada. Ila, you all ada Canva tak? Pernah guna Canva tak? Ya, saya pun ada. Pernah guna. Pernah guna. Jadi Canva sebenarnya satu aplikasi yang sangat best lah. Di mana dia Google Site ini, saya copy ini pergi chat box kejap. Untuk siapa yang tak ada Canva, saya letak di chat box Okay. Jadi cikgu-cikgu sebenarnya di Delima ni kita ada satu yang klik nombor 5 ni aplikasi. Di situ ada Canva yang kita boleh guna di mana MOE sudah beli Okay, sudah bayar. So kalau you guna Gym yang personal, banyak gambar-gambar design tu sudah di lock. Dia tulis PRO, professional tu kita tak boleh guna. Tapi kalau kita masuk melalui ID Delima ni, kita ada nampak ini, ikon ini. Bila ada ikon graduate ini, maksudnya dia sudah, kita boleh guna banyak ikon design yang percuma Okay, so saya izinkan you all boleh tak cuba try masuk ke Canva dulu. Okay, kita akan bangunkan satu mini EPSS punya, dia punya front page. Okay, so macam Manita, kamu boleh masuk ke sini, kemudian pilihlah salah satu slide presentation sudah cukup. Bila kita klik presentation, okay, cikgu-cikgu lain pun sama kita pilih, kita design di sini. Okay, portal rasmi mini EPSS kita, dengan kita klikkan mana-mana yang anda suka.
Okay, sebab Canva ni dia sudah siap. Okay, ready untuk design. Okay, serentak dengan dia punya apa? Okay, animation. Okay, so kalau you all boleh design, contohnya design satu. Okay, nanti boleh masukkan logo sekali lah. Okay, masukkan logo sekali. Okay, ini boleh delete. Mana-mana icon boleh delete. Okay, so kita boleh melalui Canva design kan. Apa-apa benda yang info yang you nak masukkan, masuk kat sini lah. Okay. Kalau tak boleh design, nanti susah nak letak di mini EPSS. Boleh ke saya sekarang bagi 5 minit, you all try design satu dulu. Okay, design satu dulu Boleh? 5 minit boleh? Pergi ke icon tadi, masuk ke Canva. Okay, buka satu yang kosong. Okay, lepas tu bila masuk ke kosong, kamu pilih template Okay, pilih template. Kalau you nak, contohnya you nak blue color punya, you type je blue color punya template. So dia akan keluar banyak design ataupun benda digital punya template pun boleh. Apa perkataan yang you type nanti dia keluar. So you pilih salah satu. Kita macam simulasi sahaja. Nanti you boleh ubah punya. Okay, Canva ni kalau you guna ni, di bawah tepi sini banyak yang ikon boleh kita letak Contohnya sekarang ini, okay, perkataan you nak add text kan. Okay, kamu hanya tekan text sajalah. Lepas tu kamu boleh pilih, lepas tu kamu boleh masukkan okay, nama sekolah ke. Macam tu, boleh add text. Okay, macam tu. Dan boleh ubah sesuai dia punya ni, dia punya wording. Okay, good. Okay, ikut design sendiri. Okay. Okay, boleh tak setiap orang cuba buat ini? Okay. Boleh. Okay, cuba buat 5 minit. Okay, contohnya begini lah. Okay, lepas dah siap kan, contohnya ini you dah nak guna masuk dalam data Google Studio itu. Okay, jadi kita akan download Okay, tapi dia tak ada gerakan, you tak suka kan? Kalau macam Un punya, I ada ini dia punya gerakan sendiri kan? So kamu boleh cipta di sini, siap-siap dia gerakkan di sini dengan tekan animation. Okay, so dia boleh tukar lah. Macam tu pun boleh. Macam tu pun boleh. Mana yang kamu suka, dia gerak, dia akan automatic gerak. Okay, you sendiri adjustkan dia. Okay. Macam tu, you sendiri adjustkan dia punya animation. Okay, and photo animation macam tu. Okay, so bila dah puas hati, ini kita download sebagai GIF. Okay, kita download sebagai GIF. Kamu pilih ini GIF ni maksudnya dia akan gerak. So bila kita download, okay, dia kata sudah berjaya kan. So maknanya kita sudah ada first design untuk nak masuk ke Google Data Studio. So sekarang kamu boleh ikut langkah ini. Jom kita ikut langkah ini. Okay, langkah pertama, mesti ada data sheet. Maksudnya kita punya Google Drive ini. Okay, kamu masuk ke Google Drive, Google account ni, 9 titik ini kan, kamu tekan. Di Google Drive ni, pastikan kita ada satu data yang masuk di first page. Okay, jadi macam Bun punya first page Okay, sebab dia punya Google Data Studio mesti ada data. So inilah datanya, pengumuman. Okay, pengumuman. So saya akan pergi ke Google Drive ni. Okay, make sure saya ada satu. Saya share kepada you all boleh. Okay, contohnya ini ialah data yang kita nak letak di muka depan lah. Jadi saya share. Okay, jadi cikgu-cikgu sudah ada satu data yang kita. Kamu make a copy dulu Sila make a copy bahawa ini ialah data yang kita nak masuk dalam first page. Okay, so sekarang di tangan kita ada dua data Satu ialah data yang kita nak masuk dalam first page. Okay. Iaitu ini. Ini kita sudah ada. Kemudian kita ada ini. Okay, ada data. Baru kita boleh masuk ke Google Data Studio. Okay, pastikan sudah ada dua benda Okay, kemudian kita akan pergi ke next step.
Kita buka Google. Okay, kamu type Google Data Studio. Okay, cari ini. Google Data Studio Overview. Okay, boleh Pernah tak you all masuk? Saya tak pernah. Okay, tak pernah. Tak apa, you copy yang ini Data Saya Studio. pun tak pernah. Tak pernah. Okay, ini. Okay, you kat Google hanya type ini je. Google Data Studio. Lepas tu, cari yang overview tu. Nak saya ulang tak? Okey, dapat buka. Okay, dapat buka, kamu tekan ini. Okay, kamu kena sign in. Okay, kejap kamu sampai sini dulu, saya tunjuk satu slide untuk membantu kamu. Okay, saya dah sediakan slide, cuma masa share screen tu bermasalah sedikit apa. Okay, kita dah masuk ke Data Studio. Okay, bila you dah masuk, okay, kamu pilih ini Google Data Studio Overview kan. Okay, kemudian bila you tekan, dia akan ni suruh you enter basic info. Adakah wanita? Dia suruh kamu isi. Okay, anda boleh isi sekarang untuk sebagai apa? Pertama kali guna. Okey, tekan kat mana? Klik kat mana? Bila you klik di sini, Google Data Studio Overview kan, Okey. akan ke page ini, betul? Yes, but then the yang to get started tu tak keluar pun. You isi dulu negeri Malaysia Saya semua. rasa saya pernah buat Mungkin saya pun sama. Mungkin dah pernah guna sebelum. Oh, you pernah guna. Oh, Dulu dulu tak kan pasti. kan ajar buat portal tu, maybe masa tu kita dah login kot. Oh, okey lah. Jadi kalau sudah ada tekan inilah. Tambah blank. Ya, blank. Blank Itu report. ada. Sudah? Okey, Boleh? itu ada. Okey, kalau sudah ada. Okey, kamu Blank. pergi ini. Tekan ini. Google Sheet. Kamu tekan Google Sheet. Okey. Okey, kemudian kamu bila you tekan dia akan tanya, oh, data ini tadi sudah copy belum? Data ini, pengumuman. Maksudnya sebab you kena make a copy dulu tau. Copy the link, is it? Bukan, make a Copy copy. masuk drive ke? Masuk drive. Oh, okey. Masuk drive mesti ada itu, baru you punya Google Data Studio boleh ambil data daripada you punya drive. Itu maksudnya. Boleh? Make a copy. Okay, make a copy. Tulis name pengumuman juga. Boleh rename pengumuman lebih senang. Macam tu. So next time you boleh buat pengumuman di situ. Okay. Berjaya tak? Rename dulu. Okay, dah rename. Keluar dah. yang another new Google Sheet tu kan? Bila you sudah rename, balik ke Google Data Studio, klik ini. Klik ni dan pilih itulah. You kena tekan reload. Kena tekan? Tekan reload. Authorize ini. Maksudnya Google Data Studio dia nak baca you punya data dari Google Drive. Oh, yang tu tak keluar lah sebab dah ada code. Okay, add data. Tapi tak boleh add data anything, semua dah block dah. Boleh share screen tak? You boleh share screen tak? Saya tutup screen dulu, you share screen, saya ajar you. Okay. Okay, wanita kamu cuba share screen. Okay. Untitled report. Yang ini kan, dia keluar macam ni. Saya tengok. Ni ada pengumuman ambil nombor 1. Pengumuman? Ini nombor 1. Ya. Tapi yang I rename pengumuman dia tak keluar pun, dia kata contoh. Okay, sekarang you right click. Reload. Cari satu tempat kosong dulu. Tepikan kanan ada kosong dulu. You right click. Reload. Right click. Right click. Lepas tu tekan reload. Okay. Okay, one more time tekan Google Sheet. Okay. Ni sudah keluar. Oh, okay. Sebab kadang-kadang you buat perubahan kan,
you baru make a copy kan, dia kadang-kadang di sini tadi you tekan Google Sheet lebih awal daripada you buat yang lain. Oh, okay, You understood. kena reload lah. Sudah understand So Okay, you tekan itu. You tekan. Pandai, Tekan ini. Malina. Okay. Okay, so you letak add. Klik yang add tu. Ya, pandai betul. Yes, add. Okay, add to report. Add to the report. Okay, Wanita, saya share screen boleh? Thank you. Okay, I stop presenting. Bagus. Semua ni akan save dalam our Google Drive, is it? Ya, dia automatic save. Jadi saya teruskan Okay. Cikgu lain okay tak? Saya okey. Okay, good. Okay, cikgu-cikgu di sini saya pun akan bagi tahu jugalah kalau GPM, you rasa you tak pegang lama kan, kamu lebih elok create satu Gmail khas yang lepas ni boleh pass kepada orang. Maksud gitu. Okay, Canva kita boleh design dengan MOE supaya banyak ikon yang kita boleh pilih. Tapi bila you nak ciptakan Google Data Studio, lebih elok kamu create satu contohnya PSS SMK Gmail dia. Lepas tu kalau sekiranya 5 tahun kita dah bagi orang, so Gmail sekali bagi dia lah. Okay, dia boleh sambung kerja GPM macam tu lah. Okay. Sekarang saya share screen. Okay, so bila saya tekan blank. Okay, so kita tekan Google Sheet. Kita boleh pilih apa yang data yang kita nak masuk dalam first page. Lepas tu kita tekan add lah. Okay. Okay, add to report. Okay, lepas tu nampak yang record seperti yang Wanita tadi buat kan. Okay, sekarang kita nak ni, kita turunkan dulu. Kita insert banner yang tadi kita dah design. Okay, Wanita boleh turun ke bawah Okay, disebabkan saya nampak slide saya, design ini dia melintang. Saya rasa kita boleh bagi ke tepi ni, layout ni, kita tukar design page kita kepada menegak ke bawah. Jadi pergi ke layout, lepas tu kita tarik ke bawah ni, kamu pilih yang ini, portrait. So you punya paparan mini EPSS ni baru portrait, boleh? Dengar. Boleh. Portrait macam ni baru dia senang untuk kita design. So, bila dah siap data ada, dah boleh kita insert image Kita insert yang tadi kita dah design itu, kamu pilih insert, lepas tu bawah sekali ini, image. Kemudian kamu boleh tarik satu ruang dulu. Okay, kemudian kamu select file. Kamu pilih lah, tadi you download di mana. Okay, tadi kita design di Canva ini kan, kita insert je. Dia akan ambil masa baru you tarik ke situ lah. See nampak dia sudah insert. Apa design you, dia automatic ada di sini. Okay, cuba try. Cuba try. Jadi untuk macam Ustaz, dia boleh buat panitia penilaian Islam punya pun boleh. Buat satu khas untuk portal yang ada ikon interaktif. Okay. Okay, ini simple design dan bina mini dashboard ini. Kemudian di bawah ini kita boleh jadikan dia insert shape. Okay, kita jadikan dia satu background belakang. Okay, macam pun boleh letak macam separuh sini. Kemudian kita tukar colornya lah. Okay, contohnya color biru. Okay, di sini. Kemudian yang ini kita pergi ke depan. Okay, data biar pergi ke depan. Jadi kita letak right click dan bring to front. Okay. Di sinilah macam kertas lukisan kita boleh design apa-apa. Macam tu. Okay, so kita boleh juga letak satu color. Okay, ataupun pink color. Okay, purple color pun boleh. Okay, so sekali lagi yang ini right click. Okay, bring to front. So nampak dia sudah ada satu ni. Okay, dia punya paparan. Okay, ikut creativity design masing-masing lah. Okay, design masing-masing. Susah tak? Ila okay? Indra okay? Anita okay tak?
Saya okey tapi saya Okay. lost connection dekat laptop. Oh, Saya pakai Google Meet pakai handphone. oh, okay. Okay, jadi saya teruskan tau. You tengok tak? I punya ni, I dah masuk. Lepas tu ini design sendiri. Ini semua pakai Canva je. Nanti kita hanya insert link. Okay, macam ni pengumuman sikit sahaja kat sini kan. Ini semua design sendiri. Ini semua design sendirilah. So, anda boleh design sendiri. Sekarang saya ajar ini dulu data. Data yang kita ambil tadi, okay, dari contoh pengumuman kat tadi kan, tapi dia tak keluar pengumuman. So, saya tunjukkan cara sekarang. Okay, kamu pergi ke kanan ni kan, klik dulu dia. Pergi ke data. Okay, kemudian kamu boleh pilih apa yang nak keluar di data ini. Okay, contohnya perkara kan you tarik pergi ke dimension. See, dia punya perkara sudah keluar. Dan record count ni biasa kita tutup. Kamu akan letak di tepi record count tu pangkakannya. See, dia tinggal macam ni je data yang keluar. So kadang-kadang data kita banyak. Ada tarikh, perkara, okay, email orang ke apa tu. Kita boleh pilih apa yang kita nak paparkan di sini. Dengan cara tarik yang available view ini, mana-mana data yang you nak masuk pergi ke dimension. Ini macam ni je. Boleh faham? Bunita boleh faham dan you boleh rename Okay, boleh tukar kepada dia perkara kalau you nak tukar kepada putil-putil, kamu tekan sahaja. Atau pengumuman, tekan sahaja edit, tulis pengumuman. Okay dah. Okay, so dia automatic akan tukar dan kita boleh tukar design untuk yang template ataupun jadual ini, tekan style. Okay, kamu tekan style, kemudian boleh tukar dia punya font size. Okay, ini bahagian tajuk Okay, so kita boleh tukar perkataannya dan juga colornya. Kita tukar color dulu. Okay, color, tak nak hitam, kita tukar ke maroon. Macam tu. Okay, kemudian dia punya border ataupun dia punya, ni, nampak tak table color? Anda boleh tukar color yang anda suka. So, kalau ini sudah gelap sedikit, kita boleh pilih putih lah. Macam tu, kita matching sendiri. Kemudian di sini, dia boleh kita tukar dia punya border color. Okay, keseluruhan border color. Okay, dia punya line. Dan ini ialah dia automatic bantu kamu warnakan. Warnakan secara single tu, yang odd tu. Okay, selang-seli macam tu. Okay, kalau guna color sama tak nak, kita tukar macam ni. Okay, tukar warna kuning macam ni. Macam tu. Okay, so bila you ada pengumuman ketiga, dia automatic purple color lah sebab you dah select di sini. Okay, boleh? Okay, dan you boleh tekan descending atau ascending untuk dia susunan data tu. You nak tarik terkini ke atas atau tarik terkini kat bawah pun boleh. Okay, ini cara dia lah. Okay, untuk you paparkan data kamu. Sama juga dengan buku kalau you nak paparkan buku pun guna cara insert macam ni sajalah. Sampai setakat ni okay? Ya. I have a problem. That one kan yang drag perkara, right? Ya. Drag perkara saya tak dapat drag lah. Ini. Yes. Kamu kena bagi ke data, Vanita. Data. Pergi ke data, okay. Klik dulu. Lepas tu pergi ke data ini. Dari sini. Yes, I tried and then drag ke mana? Ke add dimension ni. Add Dimension. Klik. Tapi macam yang tu add. You share screen? You share screen kejap Okay. Okay, so this is the one, right? Yeah, good. Okay, so yang ini ada klik. Lepas tu perkara, right? Perkara. Klik. Okay, you kena sorry, saya tanam. Okay, you pergi ke, nampak tak dimension? Scroll ke atas kejap. Lagi. Nampak tak add dimension? Oh, okay. Okay, letak kat situ. Oh, okay. Dah keluar. Okay, kemudian nampak record count tak bawah tu? Record count. Yang Yang ini. tu, tepi tu ada pangkar kan? Okay. Pandai betul lah. Okay, good. Okay, thank you. Okay, sudah faham. Okay, tukar color, Punita. Tukar color border. Share screen, tukar color kejap. Okay. Okay, share screen. Sketch. Okay.
Yang ini. Okay. Style lah. Ya, bagi ke style. Okay, pilihlah. Okay, pilih color. Try dulu baru kita tahu. Ini line saja. Okay, kemudian ini outline. Okay. Macam tu nampak ke? Ini. Kemudian ini tukar. Lepas tu border kelabu tak cantik. Tukar ni. Bagi. Okay. Okay dah. Okay, macam tu je lah. Nanti you tarik ke tempat yang you nak letak dan boleh kecilkan saiz pengumuman lah. Okay. Sudah pandai. Okay, sekarang saya ajar link page boleh? Saya share screen. Okay, saya ajar satu lagi boleh? Bahawa kita punya table masih boleh tukar dia punya background. Macam ni 4 segi kan? Kita boleh pergi ke style tadi. Tekan dulu. Lepas tu kita pergi ke style. Okay, lepas tu kita boleh pilih dia punya bawah sekali border punya line. Okay, di sini background punya line. Kita letak. Okay, lepas tu boleh pilih tebal line tersebut. Okay, dan dia punya angle tu pun boleh kita adjust. Okay, kalau saya adjust nampak tak dia sudah belok sedikit tak segi 4 tepat lagi. Okay, saya besarkan sedikit dia punya angle. Pergi ke 20. Okay, 15. Okay, nampak tak dia sudah melengkung sikit. Ini cara yang you boleh explore lah. Okay, untuk you punya persembahan keseluruhan mini EPSS kamu. Okay, dan dia punya ni kamu boleh sendiri adjust. Okay, sekarang kita ajar link page. Okay, kita akan tambah icon. So, kita akan add satu page dulu. Contohnya sekarang you nak pergi ke page ID terima kan. Kamu tekan page 2. Okay, kemudian kamu bagi dia nama ID guru contohnya rename dulu. Menu utama dulu ini. Ini tadi page 1 ni kita rename menu utama. Kemudian nombor 2 ni kita contohnya kita nak create supaya nanti dia boleh link page yang kedua kan. So kita page guru lah. Okay, ID terima pun boleh. Okay, mana-mana page yang anda suka. Okay, jadi sekarang maksudnya you punya mini PSS sudah ada 2 page lah. Okay, jadi kamu boleh insert. Okay, satu shape. Rectangle dulu. Okay, jadi di sini rectangle ni pun boleh kamu design macam tadi Okay, kemudian kita bagi dia satu teks. Okay, kemudian kita tulis ID terima. Kita design ini cantik dululah. Okay, kita bagi ini. Okay, kita bagi dia ke tengah. Kita boleh kecilkannya. Okay, yang belakang ni tak perlu. Okay, yang ini dah. Okay, kita design dia sikit macam tadi. Okay. Okay, biar dia macam icon sikit. Okay, biar dia macam icon sikit. Kemudian kita pergi ke page 2. Kita insert data ID terima. Okay, kita design ID terima. Contohnya ini page ID terima kan. Sama macam langkah tadi kita insert data. Add data. Okay, cari Google Sheet. Apa-apa data yang kamu ada, kamu klik di situ. Kemudian kamu add. Add to report. Okay, kali ni dia tak keluar sendiri tau. Okay, sebab tadi first page dia akan auto keluar sendiri. Jadi sekarang you kena tekan insert dan dia akan tanya you data yang you pilih ini, ID terima ni nak dalam bentuk apa? Pie chart ke, jadual ke, ataupun apa-apa yang ada di sini. So kita pilih table sahaja, kita drag. Okay, ingat kali kedua you insert data, kita kena pilih dulu, kemudian kita bagi insert, pilih cara yang kita nak dia present. Kemudian di sinilah kita macam tadi, kita boleh add dimension, apa yang you nak paparkan dan record count tu kita delete kan. Okay, dia ambil sikit masa kita nak design benda dashboard ni. Nampak? Macam ni dah keluar. Okay, so sama juga atas tu banner kamu design sendirilah melalui Canva. Okay, so page itu akan automatic cantik. Okay, bila sudah ada data, anda boleh tarik
sehingga habis lah kalau you tak nak yang apa ni. Okay, kemudian kita cuba view. Kita pergi ke tekan view. Dia akan, inilah persembahan yang akan keluar masa you tekan masa pengguna nak tengok tu. Okay, jadi sekarang sudah ada 2 page dalam you punya mini PSS kan. Kita cuba linkkan. So, kita guna cara macam ni di page 1. Okay, kita ambil ini, dia punya perkataan. Okay, kita link page kedua tadi supaya orang tekan ikon ni boleh bagi ke page kedua. So, kita akan insert link. Okay, kita insert link. Okay, kemudian di sini, sama ada you nak paste link luar ataupun link dalam portal rasmi ini, dashboard ni. Jadi, kita hanya tekan. Kemudian bila ini, page ID terlima. Okay, nampak tak? You sudah link you punya icon kepada page. So, tekan apply. Okay, automatic dia sudah ada link. Kemudian anda boleh, okay, tukarkan underline dia lah. Okay, dan tukarkan color dia. Okay, ikut design kamu. So, bila you tekan view tengok bila you tekan view, icon ni automatic dah jadi interaktif Tekan saja dia akan masuk page ini. Boleh? So, di sini pun kita kena create satu lah home page kan. Kalau tak, dia tak akan kembali ke page pertama. So, kita di sini tekan balik edit. Okay, kita macam tadi insert text box. Dan kita masukkan di sini banner utama lah. Kita bagi dia satu ikon supaya boleh kembali. Okay, kemudian kita tukar color. Okay, tukar color. Okay, tak apa. Kita pergi ke tengah. Okay, kemudian kita link dulu link pergi ke page utama. Apply. Okay, so kemudian kita tukarkan underline dia. Okay, yang ini pun kita boleh tegakkan. Okay, see, sekali lagi kita view Okay, tekan saja balik ke view pertama. Okay, tekan ni masuk ke page 2. Okay, tekan ni pergi ke sini, tekan ni pergi ke sana. Okay, itu cara dia sahaja. Okay, jadi you boleh guna kemahiran yang hari ini dah boleh create banyak page yang boleh berinteraktif lah. You nak dia pergi ke channel YouTube, pergi ke channel YouTube saja. Okay, sama saya copy satu saya cuba edit. Okay, saya copy ini, copy. Duplicate lebih elok. Duplicate. Okay, saya tukar Saya hanya ini pergi edit. Saya tukar ke link lain. Okay, contohnya saya ada link YouTube kan. Mana-mana YouTube ke Iraq punya link semua boleh. Okay, macam ni. Okay, so kamu ambil dia punya link, copy. Okay, balik ke tadi, kamu insert link. Okay, boleh pilih ini tau. Okay, dan wording dia tukarlah. YouTube. YouTube, ini tajuk pada icon. Apply. Okay, dah. Okay, kita tekan view. Okay, bila you tekan, menu utama akan balik ke page 1. Okay, tekan ID terlima ke page 2 dan kita tekan YouTube, dia akan automatic pergi ke link yang you bawa dia. You suruh dia pergi ke sana. Okay, macam tu je. Okay, sampai setakat ini saja sharing saya. So, saya open soalan sekiranya ada soalan. Okay, baru nampak Indra kata boleh ulang dari pilih portrait. Okay, mana satu Indra? Boleh buka mic tak? Ya. Tak apa, dah boleh dah. Sudah faham? Sudah. Okay, so hari ini objektif kita ialah bina dashboard. Okay, saya ulang, bina dashboard. Okay, dan linkkan page. Kalau you dah berjaya ini, kalau berpeluang lah kita boleh jalankan PLC kali kedua untuk link e-sijil ke. Okay, untuk ni. Okay, ataupun yang seterusnya lah nak buat macam ini. Okay, nak buat macam ini pun boleh semua. Dia tinggal link je mana-mana yang you nak pergi. Nampak? You boleh create icon. Kalau you tekan saja dia bagi page apa. Sendiri design. Okay, ini semua sendiri design. Dia tinggal klik je. Kalau you pandai klik macam tu, bawa ke mana-mana page, you punya mini EPSS sangat interaktif lah. Okay, ada soalan lagi? Minta maaf tadi pun terlalu laju ke. Saya first time sharing secara santai ini. Saya bukan profesional sangat tapi I cuma harap you all semua pun sama-sama boleh masuk ke era digital lah.
Okay, so sebelum kita bersurai, kita satu-satu, Ila ada apa-apa nak tanya tak? Ataupun nak Tak ada, tapi nanti recording dengan slide Wun boleh share tak? boleh. Nanti saya sharekan slide, dia punya langkah slide. Okay, good. Okay. Atau Telegram saja masuk grup Telegram. Okay, Oh, saya ada Telegram Ada grup ya, Telegram? ada satu grup Telegram. Boleh tak saya share sekarang grup Boleh. Telegram? Boleh. Anda boleh klik di situ, saya share di grup Telegram. Okay, maksudnya adik-beradik lah, kita sama-sama. Apa-apa soalannya boleh tanya saya. Okay, I punya link Telegram di sini. Cikgu Wun, Ya, setakat ni memang faham, okey, clear lah. Boleh tak Cikgu Wun share page yang Cikgu Wun create tu, so kita boleh explore, tengok ada apa free time kan, kita tengok apa ikon-ikon yang EPSS punya link ke? yes. EPSS punya link Yes. Okay, good. Saya letak EPSS punya link. Sebab setiap sekolah dia berlainan kehendak lah. You boleh bincang dengan you punya pentadbir, you nak link apa. Kadang-kadang you boleh link dengan panitia. Okay, macam tu lah. You sendiri create yang page tersebut. Okay, ini link mini EPSS. Okay, ada lagi? Wun, Ya. tadi kan Wun ada cakap kalau contohlah GPM tu berpindah, maksudnya yang data yang portal yang kita buat ni kena buat under Gmail yang lain lah maksudnya. Macam Wun saya buat TVPN tau. I punya email semua di TVPN. So bila saya nak pass, saya akan pass sekali seluruh data. Termasuk Google Studio semua tu saya pass kepada orang yang seterusnya lah. Senang untuk kita punya kerja. Kita boleh lepas tangan gitu je. Okay. So ada soalan lagi? Tadi, Boleh boleh. Okay, Manita okay. Indra okay. Okay. Anita okay. Boleh Cikgu Wun. Nanti I bertengok balik record Google Meet Cikgu Wun. Okay, boleh. Tengok slide Ila, nanti. okay. Jadi hari ini kita sampai setakat ini sahaja. Terima kasih luangkan masa. Kita jumpa kali lagi kalau berpeluang. Ataupun kita chat hanya di Telegram. Okay. Terima kasih semua. Thank you Cikgu Wun. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you Wun. Okay dah. Thank you. Wun, Bye. Wun Ya. jangan lupa grup Telegram. Grup apa? Sudah letak di chat box. Sudah Ni? Okay. Bagi tekan je. Okay. Thank you. Nanti masuk nanti. Okay, bye.